Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Hari ini kita akan mempelajari unit 1 pengaturcaraan dengan topik langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Di akhir pembelajaran ini, kamu akan dapat mengetahui langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Kamu akan berjaya sekiranya dapat menyusun langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan dengan betul. Unit 1 pengaturcaraan komputer. Langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Apakah itu langkah-langkah aktiviti harian? Langkah-langkah aktiviti harian ini adalah langkah-langkah yang tertentu mengikut urutan untuk menjalankan aktiviti yang dilakukan seharian. Tidak kiralah di rumah, di luar rumah, di kedai, di sekolah, di mana jua. Setiap langkah perlu dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Okey, perlu dituruti satu persatu daripada mula, tak boleh lompat-lompat ataupun skip langkah yang telah disusun. Apakah pula set arahan? Set arahan ni terdapat pada atur cara komputer. Okey, bila arahan tu terdapat pada atur cara komputer, kita panggil dia set arahan. Okey, jadi ia mempunyai arahan-arahan tertentu mengikut urutan sama seperti langkah-langkah aktiviti harian. Okey, setiap arahan perlu dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Sama seperti langkah-langkah aktiviti harian tadi, arahan tersebut perlu dituruti daripada awal sehingga akhir secara berturutan. Tak boleh skip, tak boleh lompat. Okey, tak boleh ada yang tertinggal langsung. Okey, kalau tak, arahan itu takkan berhasil di akhirnya. Jom kita tengok contoh situasi aktiviti harian. Yang pertama, okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu. Dalam buku teks kamu tu, kamu lihat ada seorang anak bertanyakan ibunya bagaimana untuk menyiang ikan. Kan? Okey, jadi mak dia pun ajar. Mula-mula buang sisik ikan. Jadi langkah pertama adalah buang sisik ikan. Kemudian diikuti dengan belah bahagian perut ikan, mak dia kata. Selepas itu, apa pula ibu? Okey, dah belah perut ikan. Seterusnya langkah ketiga ialah keluarkan isi perut dan insang. Dan langkah yang keempat, basuh ikan sehingga bersih. Dan akhirnya, sekarang ikan ini sedia untuk digoreng. Jadi, oh begitu caranya, anak dia kata. Jadi itulah susunan contoh aktiviti harian untuk cara-cara menyiang ikan. Mesti dibuat satu persatu daripada mula. Tak boleh daripada buang sisi ikan, tiba-tiba kita terus nak goreng. Okey, dia perlu ada lagi step seterusnya. Buang sisi, belah bahagian perut, tak boleh lompat. Okey. Jom kita tengok contoh situasi aktiviti harian yang kedua. Okey, di sini teacher tunjukkan cara-cara menggoreng ikan. Tadi kita dah siang ikan tu, kita tengok pula macam mana proses untuk menggoreng ikan. Mula-mula sekali, lumur ikan dengan sedikit garam dan kunyit. Kemudian, panaskan minyak di dalam kuali. Okey, seterusnya, masukkan ikan setelah api panas. Langkah keempat, alih ikan ke bahagian sebelah setelah agak kekuningan. Ini maksudnya dia dah proses memasak. Bila dah kuning bahagian sebelah, kita alihkan ke sebelah pula untuk masakkan bahagian sebelah pula. Kemudian, langkah kelima, keluarkan ikan yang telah digoreng dari kuali. Maksudnya ikan tu dah masak. Kita perlu keluarkan
Lepas tu, dan yang terakhir, letakkan ikan goreng tadi di dalam pinggan. Okey. Siap. Jadi, yang ini pun sama. Proses mesti dah secara berturutan. Tak boleh skip, tak boleh lompat. Daripada lumur ikan, terus keluarkan ikan. Bila masaknya ikan tu kan. Jadi, kena ikut turutan yang betul. Panaskan minyak, masukkan ikan, dah goreng, baru keluarkan, baru letak atas pinggan. Jom kita tengok contoh aktiviti harian yang ketiga. Iaitu cara-cara membeli minuman panas daripada mesin minuman layan diri. Biasanya mesin ni terdapat di luar shopping kompleks, kawasan hospital. Siapa pernah cuba tu, dia tahulah tu proses-prosesnya kan. Okey, kita tengok. Yang ini pun kamu boleh rujuk buku teks kamu. Okey, mula-mula dia kata masukkan duit berdasarkan harga minuman. Bila kita dah tengok tu menu kat situ tu, kat mesin tu, kata nak beli Nescafe ni. Harganya sekian-sekian. Jadi masukkanlah duit berdasarkan harga minuman tersebut. Kemudian, buat pilihan jenis minuman. Okey. Jadi dia buat pilihan. Ini minuman panas. Jadi dia ada kopi, coklat dan teh. Jadi kamu pilih satu, tekan butang yang ada kat mesin tu. Kemudian, tekan butang minuman pilihan. Yang ni bila dah pilih baru kamu tekan. Maksudnya contoh kat situ dia nak coklat. Jadi dia tekan butang untuk coklat. Langkah seterusnya, tunggu sehingga air selesai dituang. Kamu letak cup kat situ tu, maksudnya air tu akan keluar. Air coklat kamu tu lah. Jadi kamu tunggulah sehingga selesai penuh satu cawan tu. Dan akhir sekali barulah kamu ambil minuman tadi. Selesai prosesnya. Okey? Saya harap kamu faham ya urutan langkah-langkah set arahan, langkah-langkah harian ni. Dia mesti secara berturutan. Satu per satu. Dan jom kita tengok contoh yang terakhir untuk situasi aktiviti harian ini. Yang keempat. Iaitu urutan proses dalam mesin minuman layan diri. Kalau tadi, langkah-langkah yang dilakukan oleh manusia di luar mesin. Tapi kali ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh mesin tu tadi, di dalam mesin. Menggunakan set arahan dalam atur cara yang terdapat dalam mesin tersebut. Okey? Jom kita tengok apa mesin tu buat. Okey, bila tadi dia masukkan duit tu, jadi mesin tu akan terima duit. Okey, seterusnya. Mesin akan menyatakan jenis minuman yang boleh dibeli berdasarkan jumlah duit yang dimasukkan. Dia pun detect jumlah duit kamu masukkan tu, apa je minuman yang kamu boleh beli. Kemudian, mesin tu akan terima arahan pilihan jenis minuman. Sebab bila dah yang budak tadi tu, dia pilih minuman dia coklat tadi tu kan. Dia pun terima arahan. Maksudnya dia nak minuman panas coklat. Okey, kemudian langkah seterusnya mesin tu akan laksanakan langkah penyediaan minuman yang dipilih. Jadi bila dia dah terima tadi, pengguna tadi dia nak minuman coklat, dia pun sediakan minuman coklat tadi. Okey, dan keluarkan daripada pipe keluar minuman tadi, keluar air tadi tu kan, untuk masukkan ke dalam cawan pengguna tadi. Jadi dia pun keluarkanlah minuman tu tadi sehingga penuh cawan dia, dan akhirnya keluarkan baki wang jika ada. Bila budak tu dah, pengguna tadi tu dah ambil cawan yang berisi air coklat tadi, dia pun tengok. Okey, ada baki tak? Dia akan tahu kan tempat baki kat mesin tu biasanya kat bawah sekali. Bila kita dengar bunyi keding-ding, maksudnya adalah baki duit tu. Tapi kalau mesin tu tengok duit yang dimasukkan cukup-cukup, maksudnya tak adalah baki. Okey? Kalau dia tengok lebih, dia akan keluarkan baki dalam bentuk duit shilling. Okey, saya harap kamu faham. Proses ni semua berlaku secara berturutan, tak boleh skip, tak boleh lompat. Mesti dibuat daripada langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tak kira berapa banyak proses yang perlu dilalui sehinggalah dia selesai. Bila satu je langkah tak dibuat, takkan keluar hasil yang seperti diinginkan. Okey?
So, itu saja untuk hari ini untuk langkah-langkah aktiviti harian dan juga set arahan daripada pengguna, iaitu kamu sendiri sebagai manusia yang melakukan aktiviti harian dan juga sebagai sebuah mesin yang mempunyai set atur cara, set arahan di dalam atur caranya. Okey, sebarang pertanyaan kamu boleh tanya teacher melalui WhatsApp. Terima kasih kerana mengikuti kelas hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.